Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiaran lagi kita dari Tokyo, Japan. Hari ini hari ke-6 ya. Hari ke-6 perkongsian kami berkenaan dengan emas dalam siri FB Live bersama kami. Seperti biasa, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Izzy Ismail Muhammad Sharif. Saya kini bertugas sepenuh masa sebagai seorang jurutera di sebuah syarikat multinasional dalam industri IT. Kerja separuh masa sebagai PA kepada kepada member besar sebelah ni dalam bisnes public gold. Okey, kenalkan dulu pula. Okey, Assalamualaikum, selamat malam semua. Nama saya Nur Zahira, aka Jaja, aka Zaza. Okey, sebelum tu, ini dialog biasa dia. Sebelum tu, minta tolong jasa baik tuan-puan untuk kongsikan video kami ini. Harapnya perkongsian kami hari ini bermanfaat. Jadi kami harapkan suara kami ini, perkongsian kami ini dapat sampai ke lebih ramai orang di luar sana. InsyaAllah. Okey, go. Okey, topik kita seterusnya hari ini. Okey, sebelum kita masuk pada produk public gold semua tu, topik kita pada hari, soalan yang selalu orang tanya juga bila kita nak beli emas, kita nampak dekat kedai-kedai emas tu kan ada tulis emas 916, emas 999, emas apa lagi nombor dia, 875, 24, 22 karat, 24K, 22K. Jadi sebenarnya apa benda tu? Kita kadang-kadang kita tengok macam yelah, kita tak ada ilmu asas pasal emas, jadi kita pun main beli je kan. Okey, sekarang ni hari ni kita nak berbincang perbezaan antara emas 916 dan emas 999. Banyak yang 999. Okey, itu bukan nombor telefon bomba itu adalah emas. Nama emas memang dipanggil emas 916 dan emas 999. Okey, sebelum saya teruskan pada topik kita hari ini, saya terlupa semalam nak sebut public gold ni sebenarnya under public gold kita ada juga bukan kita punya fokus bukan pada penjualan ataupun simpanan gold bar dan dinar sahaja. Kita pun juga ada di bawah public group ada PG Jewel, ada PG Aurora, ada PG Mall. Jadi public gold juga ada menjual barang-barang kemas dan ada beberapa lagi barang lain under PG Mall. Okey, tapi hari ini untuk beberapa hari ini kami punya fokus pada public gold. Maknanya produk public gold iaitu gold bar dan dinar. Okey. Okey. Sebelum kita mulakan dengan perbezaan antara dua ni, kita kena tahu sebelum kita buat keputusan untuk kita beli jenis emas yang mana satu kita nak jenis emas tu, kita kena tahu satu persoalan pertama yang kita perlu jawab, kita kena tahu perbezaan emas antara 916 ataupun 9116 dan 999. Persoalan kedua, sebelum kita buat keputusan untuk beli emas yang mana yang kita nak, kita kena tahu tujuan kita membuat simpanan emas itu. Maknanya apa tujuan kita nak beli. Mesti ada sebab kan kenapa kita bukannya kita main masuk je kedai tu, mesti ada sebab tujuan apa kenapa kita nak beli emas tu. Okey, itu kita akan discuss. Itu kita akan bincang kemudian. Kita bincang dulu perbezaan antara emas 916 dan 999. Okey. Yang pertama, kami pecahkan 6 topik, 6 kriteria perbezaan antara emas 916 dan 999. Okey, yang pertama, ketulinan emas. Okey. 916 ni dia punya ketulinan dia 22 karat dan 999 24 karat. Okey. Apa karat tu? Bukan karat tu bukan karat lembap merah tu Karat ni sebenarnya dia terbagi pada 24 bahagian. Itu macam cara dia punya measurement lah. Zaman dulu dia gunakan karat untuk mengukur untuk mengukur emas tu. Kami adalah baca mana datang 24 tu kan, apa nombor 24 karat tu. 24 tu sebenarnya 24 bahagian yang zaman dulu dia tak ada pengimbang semua tu, dia menggunakan seed je. Dia macam ada gunakan seed, coral tree, seed daripada coral tree. Jadi adalah dia bahagikan kepada 24 bahagian untuk mengimbangi harga emas pada waktu tu. Ketulinan emas pada waktu tu. Jadi itu datangnya 24 karat tu. Okey. Untuk 999 maknanya 24 karat ni adalah 999 dia punya 24 daripada 24 bahagian. Okey.
Untuk 916 dia hanya 22 karat daripada 24 bahagian. Okey. Yang seterusnya untuk kandungan. Okey, kandungan emas maksudnya berapa banyak, berapa peratusan kandungan emas di dalam emas tersebut lah. 916, tengok nombor pun kita tahu, ada 91.6% emas terkandung di dalam emas tersebut. Yang selebihnya 8.4% adalah logam-logam lain. Contohnya besi, contohnya perak, dan lain-lain lah. Yang 999 pula, 999, sama macam nombor ni juga, 99.9% adalah emas. Dah almost memang tulen lah, hanya ada emas semata di dalam emas tersebut. Ada orang tanya, kenapa mana pergi 0.1% tu? Itu sebenarnya dikira benda asing lah. Ada juga lah benda asing 0.1%. 0.1% kan? 0.1%. Dia tak ada 100%, tapi dia 0.1%. Kiranya 99.9% tu dah hampir kepada 100%. 0.1 tu dia bagi plus minus lah. Okey, berbalik pada tadi 91.6% dengan 99.9% kan? Okey, mana dapat 91.6%? Kalau tengok macam saya cakap tadi, 24 karat, maknanya 24 bahagian emas ni, 22 karat bahagi dengan 24 karat, itu yang kita dapat 91.6%. Itu yang dapat 916. Itu sebenarnya 22 bagi 24 karat, kita dapat 91.6%. Sama juga kalau kita tengok emas yang 18 karat. Cuba bahagikan 18 bahagi 24. Nanti kita akan dapatlah berapa persen, itulah nombor dia. Tak tahu kan? Okey, yang topik yang kriteria yang seterusnya. Susut nilai. Okey, susut nilai kebanyakannya 916 ni kebanyakannya barang-barang yang dibuat daripada 916 ni adalah barang-barang kemas. Okey, 999 adalah barang emas, gold bar, jungkong emas ataupun dinar. Untuk barang kemas 916 ni, dia punya susut nilai dia sangat tinggi. 15 ke 30%. Ini kami ambil daripada general lah, maknanya secara pukul rata kebanyakan kedai-kedai emas meletakkan susut nilai apabila kita nak jual balik emas tu, dia akan ambil dalam antara 15 ke 30%. Macam kami pernah sebut waktu sesi yang kedua rasanya, kami pernah tanya pada kedai-kedai emas ni, memang dia ambil dalam 30%. Okey. Kalau untuk 999 yang kebanyakannya gold bar dan dinar, dia punya susut nilai dia sangat rendah. Ini kami ambil bergantung pada public gold punya rate, apa yang public gold tawarkan bila nak beli balik kita punya gold bar dan dinar. 6 ke 9% sahaja. Cuba bandingkan 6 ke 9% berbanding dengan 15 ke 30%. Maksud dia, kenapa kita kena tengok sangat susut nilai. Ini saya nak kena ulang banyak kali ya. Kenapa pentingnya susut nilai ni? Susut nilai ni lagi nipis, lagi rendah, maknanya lebih banyak keuntungan yang kita dapat. Maksudnya, susut nilai ni kan selisih harga antara kita beli dan kita jual balik pada kedai. Jadi lagi rendah, lagi kecil nombor susut nilai ni, lagi banyak keuntungan yang kita dapat. Maknanya lagi cepat keuntungan. Lagi cepat kita dapat keuntungan. Maknanya kalau 6%, sikit lah, maknanya kita punya perbezaan harga tu, beli dan jual tu lebih nipis. Macam tu. Okey, topik yang seterusnya. Okey, kemudian kita bercerita pasal ketahanan. 916 ni disebabkan dia ada campuran logam-logam asing kan, logam-logam lain. Jadi dia bersifat lebih kuat. Sifat semula jadi emas ni, kalau kita bercerita pasal 999, keturunan emas yang penuh ni kan, dia bersifat semula jadi terus sangat lembut. Dia sangat-sangat lembut. Kalau kita gigit tu pun dia boleh ada kesan kat sini. Tapi disebabkan dia lembut ni, itulah bila kita letak logam-logam lain, kita letak besi ke, kita letak perak ke, campur dengan dia akan jadi lebih keras, jadi lebih tahan asap. Itu sifat 916. Yang satu lagi 999 bersifat lembut.
Disebabkan itulah macam saya sebutkan tadi, 916 kebanyakan kedai-kedai untuk buat barang kemas, mereka akan menggunakan emas yang 916. Kenapa? Seperti yang Izzy cakap tadi, ada campuran 8.4% bahan lain, logam lain, perak, alloy, dan beberapa logam yang lain untuk memastikan dia boleh dibentuk, boleh dijadikan gelang, dijadikan rantai, dijadikan cincin. Sebab kalau kita pakai 999 untuk buat cincin, rantai semua tu, dia cepat, dia terlampau lembut sampai boleh kemik lah. Jadi dia tak berapa tahan lasak untuk dijadikan barang kemas. Disebabkan itu, jarang sebenarnya kita boleh jumpa emas 999 untuk barang kemas. Memang jarang. Kalau dulu, zaman dulu waktu nenek-nenek kita dulu memang ada. Tapi lepas tu mereka dapati, memang ada. Dipanggil, ada satu nama tu. Memang khas untuk emas yang 999 ni yang dibuat barang kemas. Tapi disebabkan benda tu terlampau lembut, dia senang nak kemik semua tu, mereka terus, zaman sekarang ni dah susah. Susah sangat nak jumpa emas 99 untuk dibuat barang kemas. Okey. Topik kriteria yang ke-5. Okey, kos tambahan. Baiklah. Untuk kos tambahan, ini pun yang selalunya saya pernah sebut sebelum ni. Kena tanya pada setiap kedai yang kita masuk tu, berapa kos upah. Sebelum kita buat apa-apa keputusan, tolong pergi cek beberapa kedai berapakah kos upah sebelum kita beli tu. Maknanya kos tambahan ni untuk terutamanya untuk barang kemas ya. Disebabkan barang kemas ni ada sedikit susah sikit lah untuk nak dibentuk, untuk dia nak kena tambah-tambah semua tu, dan ada design-design yang pelik-pelik sikit tu. Jadi dia punya kos upah tu, dia akan letakkan, kedai emas akan letakkan tinggi. Terutamanya kalau design yang kita rasa macam yang rumit untuk kita, untuk dia buat, dia akan letakkan kos upah yang tinggi. Terutamanya design baru yang fresh daripada kilang, daripada fresh from oven ni, dia memang akan letak kos upah yang tinggi sebab benda tu rumit. Tapi berbanding dengan emas 999, banyaknya 999, dia ialah bentuk dia 4 segi, macam ni saya tunjuk. 4 segi, bulat. Okey. Macam ni. Maaflah, saya bukan influencer, tak tahu buat macam ni. Okey. Untuk emas yang macam ni, design dia pun tak rumit dan dia senang dibentuk. Jadi dia punya ikutkan tak ada kos upah pun. Kalau untuk public gold, saya sebut kat sini, yang saya letak kat situ, kos logistik rendah tu untuk public gold, bagi emas 999, gold bar dan dinar, public gold hanya meletakkan sedikit kos logistik. Untuk logistik itu pun tak mahal, kurang daripada RM50, kurang daripada lebih kurang macam tu. Sangat rendah berbanding dengan kos upah. Kos upah ni kadang-kadang boleh cecah 400-500 hanya untuk kos upah saja, belum masuk harga emas lagi 1 gram. Okey, jadi sebelum kita buat keputusan untuk beli satu-satu barang kemas atau barang atau apa-apa, pastikan anda tanya dulu pada pihak kedai berapa kos upah yang dikenakan. Okey? Kadang-kadang diorang tak reveal benda ni kan. Dia macam ada kawan saya, dia pergi kedai emas, dia kata harga per gram emas dekat kedai emas tersebut tu lagi murah daripada nilai public gold. Rupa-rupanya kos upah tu tak termasuk dalam tu. Dia harga yang dipaparkan dekat kedai emas tu tanpa kos upah. Jadi bila dia makin susah, makin rumit design tu, makin tinggi kos upah dia. Bila dia campur dengan kos upah, rupa-rupanya memang lagi tinggilah daripada harga emas per gram di public gold. Betul. Kadang-kadang kedai emas ni dia letak dekat luar. Okey, 1 gram 220, katakan macam tu. Yang kita ni dah beratur panjang-panjang, dah tengah panas beratur panjang, dah sampai giliran kita untuk masuk dalam kedai tu, tiba-tiba bila kira-kira, rupanya kos upah tu mahal daripada kedai sebelah sebab kita tak tanya. Tapi takkan kita nak keluar balik sebab dah beratur panjang kan. Jadi itu saya cakap, pastikan kita cek dulu 2-3 kedai berapa kos upah yang sebenarnya. Kos upah ni selalu menipu orang sebenarnya. Orang tak perasan benda tu. Okey. Untuk kriteria yang terakhir. Okey. Ini nilai gadaian dekat Arhanu. Kalau kita nak bawa emas untuk kita gadai kan, untuk kita dapatkan cash, kita nak liquidkan untuk dapatkan wang tunai lah. Biasanya kriteria yang akan Arhanu ni perhatikan dua lah, dia punya berat dan juga dia punya ketulinan emas. Jadi bila kalau kita cerita pasal 916 ni,
emas 916, bila dia dah campurkan dengan pelbagai logam lain tu, satu dia punya ketulinan dah makin turun kan, tidak jadi 22 karat, 91.6% ketulinan emas dalam tu, kandungan emas dalam tu. Satu lagi, berat emas tu sendiri dah tak tepat, dia dah jadi sampai ada jadi 1-2 titik perpuluhan. Berbanding dengan 999, kalau macam di public gold, segala jenis gold bar tu dia memang ada berat yang tersendiri, 10 gram, 100 gram. Kalau shilling emas tu pula 4.25 gram. Jadi dia punya berat tu tepat. Bila dah masuk dengan campuran dengan logam lain, dia dah jadi 10.23 gram. Itu yang bila sampai 916 untuk kita bawa ke Arhanu, nilai dia akan rendah berbanding dengan 999. Kalau kita bawa ke Arhanu, senang untuk dia orang kira sebab ketulinan dia dah memang 24K, tak ada campuran apa-apa, plus dengan dia punya berat tu tepat. Betul? Okey. Sekarang kita dah tahu perbezaan antara emas 916 dan 999. Okey, apakah faktor kedua yang perlu kita lihat sebelum kita buat keputusan untuk membeli satu-satu emas tu? Kita kena tengok, nombor 2 ya, kita kena tengok apa tujuan matlamat kita hendak membeli emas itu. Sebagai contoh, kita nak beli emas tu untuk pelaburan ke, ataupun untuk simpanan ke, ataupun untuk sebagai perhiasan diri. Okey, kalau kita untuk pakai simpanan, kita sebaiknya macam saya cakap tadi, susut nilai, kita tengok susut nilai semua tu, sebaiknya kita simpan dalam bentuk gold bar dinar, emas 999, sebab peratusan susut nilai dia sangat nipis, sangat rendah, jadi kita akan dapat keuntungan yang lebih cepat berbanding dengan barang kemas 916. Kalau kita buat untuk pelaburan pun sama. Okey, untuk pelaburan sebaiknya, kalau untuk biasanya yang kami tengok, pelabur-pelabur dia akan membeli emas lebih daripada 100 gram, sebab bila 100 gram ke atas, dia punya peratusan susut nilai dia lagi nipis, dalam 6% saja. Jadi untuk pelabur-pelabur ni, mereka memang pandang kepada keuntungan. Mereka punya fokus untuk dapatkan keuntungan cepat. Bila nak dapat keuntungan cepat, maknanya susut nilai lah yang mereka akan pandang. Lebih nipis, lebih rendah, lebih cepat mereka dapat keuntungan. Okey. Satu lagi, kalau untuk barang perhiasan, kalau bila saya cakap macam ni, maknanya tak boleh ke beli barang kemas? Bukan. Kalau dah memang kita punya kesukaan tu untuk membeli barang kemas, kita memang suka barang perhiasan, tak salah. Benda tu lagi bagus beli emas. Dia masih emas lah kan. Cuma kalau kita macam saya cakap, tujuan tu kalau untuk pelaburan, simpanan, dia tak berapa sesuai. Tapi kalau untuk kita pakai untuk perhiasan diri, terutamanya para wanita, kita memang nak menghiaskan diri, tak mengapa, maknanya teruskan. Lebih baik daripada kita spend duit kita ke tempat lain. Okey? Macam saya, Azzy nasib baik sebab saya tidak pandai menghargai barang kemas 916. Jadi saya nak tunjuk contoh pun saya tak ada. Jadi bila saya jumpa emas ni boleh disimpan dalam gold bar dan dinar, saya memang sukalah. Jadi nasib dia tak berapa baik bila saya jumpa gold bar dan dinar. Okey? Okey, sebagai kesimpulan kita boleh yang bak simpanan tu, bila kita cerita pasal pelaburan, memang kita bercerita pasal emas yang gram dia besar lah, 100 gram, 250 gram. Tapi bila kita bercerita pasal simpanan, tak kisah kita buat 10 gram, yang kecil-kecil pun tak kisah, 1 gram, 5 simpanan gram, biasanya orang fokus pada yang 1 dinar. Sebab again, benda yang kita sentiasa bercakap selama ni, emas harga dia dalam masa jangka panjang akan meningkat. Jadi bila kita simpan untuk jangka masa yang panjang, nilai emas itu sendiri akan sentiasa bertambah, akan sentiasa meningkat. Untuk barang kemas, saya tak cakap benda tu bukan tak sesuai untuk dijadikan simpanan ya, sebab ada orang yang saya cakap pada mak-mak semua kan, kalau katalah kita nak bagi pada pada menantu ke apa ke, memang sesuai bagi barang kemas lah. Dan kalau itulah tujuan kita untuk membeli emas, tak apa, teruskan, tak ada masalah pun. Okey, maknanya kita boleh turunkan pada kita punya keturunan yang bawah barang kemas. Okey. Okey, seterusnya kesimpulannya itulah, kita dah tahu dah apa matlamat kita, apa perkara yang kita perlu tengok sebelum kita buat keputusan untuk membeli sesuatu emas tu. Okey, seterusnya soalan yang kita akan jawab besok. Okey, saya nak tunjukkan semula ini adalah gold bar 50 gram dan ini pula
ini pula Dina. Okey, insyaAllah besok kita akan discuss, kita akan bincangkan apakah perbezaan antara bunga emas dan Dina. Kenapa orang suka pilih bunga emas, kenapa orang suka pilih Dina. Okey? Itu saja. Okey. Okey, jumpa lagi besok. Di hari di waktu yang sama. Di hari yang lain, waktu yang sama. Assalamualaikum. Bye.